Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat tengah hari. Hari ini jam 12.21 minit tengah hari bersamaan dengan 22 hari bulan 8 tahun 2021. So macam biasa apa yang kita akan buat pada hari ini iaitu hari Ahad, kita akan scan market dan kita akan lihat pair-pair mana yang sesuai untuk kita trade lah. Dan semestinya kita punya mantra kita ataupun motto kita adalah trend is money. So maksud kita hanya trade pair-pair yang dalam keadaan trending sahaja, dengan memahami mana satu time frame 1, mana satu time frame 2, mana satu time frame 3. Dan daripada time frame tersebut kita akan decide sama ada kita nak masuk untuk buy ataupun sell. Okey, jadi pertama sekali aku ucapkan selamat datang ke channel aku ni. Okey, korang boleh subscribe channel aku ni dengan follow aku di YouTube. Aku akan letak link di bawah. Bersamaan juga korang boleh follow aku ataupun like page aku di Facebook. Dan juga dalam masa yang sama follow aku di IG. Okey, untuk dapatkan perkembangan terkini lah. Okey, dan sesiapa yang follow di YouTube, kalau boleh korang tekan button like, lepas tu subscribe lah channel aku, okey? Sebab apa, setiap kali aku upload video-video yang baru, korang akan dapat dia punya notification daripada YouTube. Okey, baik. So, apa yang kita nak buat sekarang ni, kita akan pergi dulu ke kita punya trading view. Okey, so aku dah buka trading view dekat sini. Korang boleh nampak aku dah buka trading view. Okey, seterusnya kita akan scan. Macam mana kita nak scan? Kita akan pergi ke bahagian penyaring ni. Kemudian kita akan buka penyaring forex. Okey, maksudnya screener lah. Okey. So aku dah buat screener untuk time frame ketiga. Okey, time frame ketiga ini adalah time frame yang mana bila dia keluar di time frame ketiga ni, dia keluar senarai-senarai ini. Bermaksud ini adalah pair yang berpotensi untuk bagi re-entry di time frame yang satu, time frame 1. Sebab sekarang ini kita punya scanner adalah time frame 3. Okey. So bila time frame ketiga ni kita boleh buka lah. So pertama yang aku nak tengok ini di daily ya. Kita scan dulu di monthly. Di monthly ada keluar tak? Ini scanner. Sekejap Okay, ada tu lah, ada keluar GBP, USD apa semua ada keluar. So, ini time frame ketiga. So, kita tak trade di monthly. Dia keluar di weekly ada. Weekly ada 2. Okay, kemudian di daily. Di daily pun ada. Ada banyak Kemudian di H4. H4 tidak ada. H1. H1 ada 3. Okay. So, kita akan pergi ke weekly dulu. Kita tengok ada tak. Okay, AUD CHF, NZD CHF. Kalau AUD, maksudnya di time frame ketiga ni adalah keluar di weekly. So, maksudnya entry berlaku di yearly punya time frame. Tapi kebanyakan memang di trading view ni pun tak adalah yearly punya time frame. Okey, dia hanya ada maksimum adalah monthly punya time frame. Okey, so kita akan pergi ke daily dulu. Boleh je kalau kita nak buka ke di AUD CHF, boleh, tak ada masalah. Aku akan tunjuk AUD CHF Kita akan pilih sebegini. Okey. So, korang akan nampak yang di bawah ni adalah monthly dan di sini adalah yearly. Okey. Yearly. Monthly, weekly di atas. Weekly di atas. Kemudian daily, kemudian di sini H4, H1 dan juga M15. Okey. So, kalau kita nampak di sini sudah valid untuk re-entry sell tu sudah berlaku. Okey. Kita nampak dia break 50. Kemudian dia bagi re-entry sell. Di sinilah. So, kita nampak ada berlaku satu re-entry sell. Di mana di time frame yang ini sudah menjadi time frame nombor 1 di weekly. Okey, time frame nombor 2 adalah di daily. Sudah nampak ada re-entry. Dan time frame yang ketiga di H4 sudah ada re-entry berlaku. Okey. Dan dia meneruskan penurunan. Okey, itu tak ada masalah lah. So, kita faham lah. Maksudnya, dari segi untuk time frame ketiga tu yang keluar di screener kita adalah valid. Okey, dah keluar di screener kita ni adalah valid lah. So, NZD CHF pula. Kita pergi ke NZD CHF. NZD CHF. Okey, NZD CHF ni kita boleh buka macam ni lah. Sama juga. Okey, monthly, weekly. Daily, H4, H1, M15. Okey. Di sini juga sudah berlaku re-entry. Okey.
dia sudah bagi re-entry di kawasan sini. Kita boleh tandakan. Keluar tak? Okay, sekejap ya, aku cuba tandakan untuk melihat. Okay. Di kawasan sini ya. Okay, nampak dia dah bagi dia bagi re-entry, kemudian kita di time frame ketiga. Ini time frame pertama, weekly adalah time frame pertama. Di time frame kedua dia approach 50, dia break 50, tak ada masalah. Yang penting kita nak tengok di time frame ketiga. Di time frame ketiga dia break 200. So untuk kita re-entry, kita kena tunggu satu candle break MA50 di H4. Di dalam H4 dekat sini sudah break MA50 lah. Okay, kalau siapa nampak di sini dia sudah break MA50 dan re-entry berlaku dan membuat penerjunan. Okay. So siapa yang masih lagi pegang hold di H4 ni, dia masih lagi hold lebih kurang dalam 169 pip. Okey, 169 pip. Kalau 0.01 account standard adalah $16.9 lah. $16.90. Kalau gunakan 0.10, $169. Okey? Jelas kat situ Okey, tapi manangkan weekly ni terlalu jauh. Weekly ni terlalu jauh. So kita nak trade time frame ketiga kita adalah daily ataupun H4. Okey. So kita akan pergi ke daily, tekan scan dan keluar. Okey. Sebenarnya aku dah tengok beberapa pair yang menarik aku rasa, dan antara pilihan aku adalah NZD CAD. So kita nampak dekat bawah ni NZD CAD dah keluar dalam screener kita. So kita boleh pergi ke NZD CAD. So NZD CAD tu di kawasan sini. Kita akan buka tiles macam ni. So monthly, weekly, daily, H4, H1 dan juga M15. Okey. So kalau nampak di time frame NZD CAD monthly. Okey. Monthly. Ya, aku cuba tengok satu-satu. Okey. Ini kalau kita nampak di NZD CAD monthly ni, NZD CAD monthly. Okey, betul, monthly. Kita boleh nampak dia dah bagi satu candlestick arah, kemudian berlakunya re-entry di kawasan ini. Okey, re-entry di kawasan atas ni. Okey. Dia kena ataupun tak, aku check dulu, kena sikit lah. Okey, tak ada masalah. So, sekarang ini, yang kita nak lihat ni adalah di daily. Okey, di daily. Bentar ya. Okey, di daily ni, kita dah nampak dia approach 200. Bermaksud, bila dia approach 200, di daily ni adalah time frame yang ketiga. Ni ingat bila dia approach 200, dia adalah time frame yang ketiga di daily. Dan di weekly adalah time frame yang pertama. Dan kita nampak dia dah approach 50. Okey, dan di monthly dia bagi re-entry. Okey, jelas So bila ini time frame yang ketiga, kita dah nampak di daily dia dah break 50. Di sini dia sudah break 50. Ini dia dah break 50 Candle ni dah break 50. Okey. Kalau korang nampak, aku cuba warnakan. Sebab yang itu warna dia tak berapa terang. Okey. Dia dah break 50 yang ini. So bila dia dah break 50 yang ini, dia dah bagi satu re-entry. Okay, dia dah bagi satu re-entry. So kita boleh lagi monitor untuk kita masuk position sell. Kita boleh monitor lagi untuk kita masuk position sell. Dengan kita monitor di H4 dan juga di H1. Kita boleh pilih kita nak jadikan time frame yang mana as kita punya major. So macam aku still decide daily ni adalah aku punya major. So kalau ada lagi satu peluang re-entry berlaku di daily, aku akan masuk position. Boleh juga kita decide di H4. Okay, kita decide di H4 macam mana kita nak decide. Kita boleh tandakan di H4. Okay, kita boleh tandakan di H4. Yang mana bila berlaku penurunan tu nanti, kita kena anggap H4 as a major. Di H1 adalah kita punya middle, kena approach 50. Dan di M15 adalah kita punya 200 lah. Dia kena approach 200. Dan entry, sell dan juga TP serta close position ataupun stop loss, kita ambil di M15. Sebab kita punya entry adalah di M15. Okay, jelas Itu untuk NZD CAD yang aku nampak lah buat masa sekarang. Dan kalau kita tengok apa lagi pair yang keluar, Euro NZD, Euro CAD,
Euro JPY. Euro JPY pun menarik GBP AUD pun ada. Okay, Euro JPY. GBP AUD ada tak? AUD GBP AUD. Okay, tak ada, tak apa. Kita pergi Euro JPY. Okay, Euro JPY ni aku dah buat aku dah buat apa orang kata? Aku dah buat aku punya ni lah, aku dah buat aku punya kerja rumah. Ini orang kata kerja rumah. Okey, kerja rumah. Okey. Kalau kita tengok di monthly ni sebenarnya kalau lihat overall, dia sebenarnya time frame ketiga tau. Monthly adalah time frame ketiga. Kenapa aku kata time frame ketiga? Sebab 200 masih di bawah 200 masih di atas 50 masih di atas 20. So bermaksud bila kita kata ini approach 200, candle ni dah approach, dia melebihi tak ada masalah. Ini masih lagi time frame ketiga. Okey. So bila time frame ketiga, yang ini dalam keadaan downtrend. Kita nampak dekat sini dia uptrend, tapi ini ada possibility untuk dia turun. Sebab apa? Di BB monthly ni, di upper BB dia dah start menguncung. That means dah tak ada kekuatan untuk naik. Berbeza dengan weekly. So weekly ni, dia tak break lagi 50. Okay? Dia kalau nampak secara jelas, dia tak break 50. Dan kalau kita pergi di Euro JPY untuk mengesahkan break tu, dia dah break 200. Kena ingat 200 di daily adalah sama dengan 50 di weekly. Okay? So bila dia dah break, yang ini kita dah tahu, yang ini akan jadi time frame 1 lah. Okay? Ini jadi TF1. Yang ini jadi TF, ini jadi TF2. Okay? So, yang ini juga boleh jadi TF1 di daily. So, memandangkan aku kata Euro JPY ini di TF1, so TF1 aku dah tandakan di kawasan sini. Okay, kalau korang tengok, aku ubah warna dia. Okay, TF1 ni aku dah tanda dah di kawasan atas ni. So, bermaksud bila aku nak re-entry sell di TF1 weekly, aku kena tunggu harga di TF Euro JPY ni, dia approach 50 di weekly. Dia approach 50 di daily. Okay, dan di TF3 H4, dia kena approach 200 lah. Di atas ni nampak Okay, dia approach, sepatutnya dia approach 200. Okay. Tapi kalau aku jadikan daily as a TF1, aku tandakan ni kawasan sini aku dah tandakan. Okay, kita boleh tengok synchronization. So synchronize tak? Okay, synchronize tak? Ini bila aku tandakan re-entry di kawasan Euro JPY ni daily. Di H4 dia approach 50. Okay, 50 berada dalam kawasan yang aku tanda. Di H1 dia di kawasan MA 200. So ini valid lah. So aku sekarang ini kalau kita tengok harga tengah naik ke atas. Di H1 harga dah naik. So dia dah approach, dia dalam proses untuk approach 200. Okay, so bila dia nak, kita kena tunggu dia sampai lebih kurang dalam 10 ataupun 20 pip. Kemudian kita tunggu satu candle break 50 ni. Satu candle break 50 di H1 untuk kita validkan re-entry sell. Okay, tapi siapa yang high risk, dia boleh sahaja letak entry tu di ni, di EMA 50 di H4. Untuk sell lah, dia terus letak. Okay, tapi ada possibility tak untuk floating? Ada possibility untuk floating. Okay, tak ada masalah aku harap korang faham dekat situ lah. Ada possibility untuk dia floating. Okay, jelas kat situ. So, sekejap aku cuba letak notepad. Sticky note. So, based on sticky note kita ada untuk trading minggu depan kita ada 23 hari bulan sehingga berapa hari bulan? Sehingga Allah. Sehingga 23 hingga 27 Ogos. So kita ada Euro JPY. Boleh order, boleh direct order
boleh buat pending PO, pending order di EMA 50 H4. Okey. Boleh juga tunggu, besarkan sikit tak nampak, korang tak nampak. Okey. Boleh juga tunggu di H1 untuk validkan shell di TF daily. Okey. Tunggu di H1 maksudnya boleh juga tunggu boleh juga tunggu candle break EMA 50 di H1 untuk validkan sell di TF daily. Okey. So itu untuk Euro JPY. Nampak Euro JPY. Apa lagi yang kita nampak dalam ni? Kita kena selektif Kita kena selektif, bukannya semua kita boleh ni. Bukannya semua kita boleh masuk position. So, kalau tengokkan pada screener, nampak tak JPY banyak di depan? Dan bila nampak JPY banyak di depan, yang ini sell, yang ini sell. Maksudnya JPY. Dan kita boleh tengok Euro. Okey, Euro. So, bermaksudnya CHF. Bermaksudnya CHF dengan Euro ni, tengok keadaan di mana. CHF dekat sini belakang. Sini CHF depan, sini CHF depan. So, bermaksud CHF tengah menguat. CHF menguat, Euro. Satu di belakang. So, maksud Euro tengah kuat. Tapi JPY adalah pair yang paling lemah di daily. Itu kita kena faham sebegitu. Nak faham ni senang je. Okey? JPY di depan, bermaksud JPY dalam keadaan sell ini sell. Bermaksud JPY dalam keadaan paling lemah. Okey, JPY dalam keadaan paling lemah. So CHF di belakang di sini, JPY CHF ni. CHF paling kuat. Even dia neutral, tapi kita boleh tengok kekuatan dia. So, tapi bila kita kata dia kuat, better kita nak trade, kita kena lawan pair paling lemah. So, CHF JPY lah. Okey, CHF dengan JPY. CHF JPY. Euro. So, JPY paling lemah, Euro pun kuat. So, kita nak trade Euro JPY dengan CHF JPY. Itu sahaja kita nak trade minggu depan. Nampak macam tu. Okey. GBP ada. GBP 1 GBP. 2 GBP. GBP ada 2. So, kita boleh kata juga GBP juga kuat. Tapi kita nak trade yang paling lemah lah. Pair yang paling lemah. Itu GBP JPY. Okey. GBP kuat. JPY lemah. Okey. So, kita hanya fokus pada 3. Iaitu Euro JPY, GBP JPY dan juga CHF JPY. Okay, so kita fokus kepada 3 sahaja. Okey, so Euro JPY kita dah analisis. So kita pergi ke CHF JPY. Okay. Kita boleh pergi ke CHF JPY. Okay, nampak CHF JPY monthly tengah kuat, ada momentum naik ke atas. Weekly dalam keadaan ni dia dalam keadaan sideways. Sekejap Alhamdulillah. Okey, CHF daily. CHF JPY. Daily dalam keadaan sell. Kenapa daily dalam keadaan sell? Sebab daily tengah nak bagi re-entry di monthly punya time frame. Okey. So kita boleh tanda monthly dekat sini. Monthly dekat bawah ni. Okey. So monthly dia approach 200. Nampak? Di daily punya time frame dia adalah 200 dan di weekly punya time frame adalah 50. So sekarang ni boleh tak sell? Boleh, kita sell dulu. Tapi kita punya TP adalah di kawasan sinilah. So maksudnya kalau kita sell di kawasan atas ni, kita punya TP lebih kurang dalam 130 pip. Okey, dalam 130 pip. Okey. So macam mana untuk memvalidkan sell? Okey, sabar aku buka lagi satu. Okey, kita tandakan di sini.
Daily kita nak sell okey, kita nak sell. Okey, kalau kita nak sell, kita nampak 50 dia lebih sikit tak apa. Okey, 200 dia lebih sikit pun tak apa, tak ada masalah. So, ini valid untuk sell dengan syarat kita entry kalau candle tu approach dekat atas ni. Di kawasan atas ni. Then dengan syarat jugalah dia bermain di 50 dan 200 ni. Okey. Yang ini pula 50 200. Tak ada masalah. Ini memang valid untuk sell lagi. Ini memang valid lagi untuk sell. Tak ada masalah yang itu. Okey. So CHF JPY masih lagi valid untuk sell. Masih lagi valid untuk sell. Tak ada masalah. Okey. Cuma bila sampai dekat kawasan bawah ni, kita boleh ready untuk buy. Bila sampai di 200 daily dan juga weekly 50, kita ready untuk buy. Sebab di monthly ni masih ada kekuatan momentum lagi ni untuk naik ke atas. Okay, so kita dah analisis CHF JPY. CHF JPY monthly, kita boleh tulis monthly re-entry. Monthly re-entry, weekly approach 50, EMA 50, daily approach EMA 200. Daily boleh sell dulu. TP sekitar EMA TP sekitar EMA 200 dan tunggu candle break EMA 50 di daily untuk sahkan perubahan trend di daily dari sell position ke buy position. Yang mana buy position tu adalah base pada monthly punya candle. Okay, monthly punya candle. Okay, dah dapat So, nak membalikkan. Tu. So, bila kita nak ni pun nak membalikkan juga boleh. Kita dah dapat tadi. So, untuk CHF H1 ni, untuk kita close position bila dia break 20 ataupun 50. Di H1 lah kalau kita masuk position untuk sell. Bila dia nak perubahan trend daripada downtrend ke uptrend pun boleh juga. So jangan takut lah sebab BB masih lagi membuka ni di daily. So kita ada potensi untuk kita masuk sell position. Okay, tak ada masalah. Itu untuk CHF JPY. So lagi satu adalah CHF JPY sudah. Euro JPY sudah. CAD JPY ada tak? 1, 2, 3, 4. Oh, CAD pun kuat CAD JPY pun boleh. CAD JPY kita pergi ke CAD JPY. CAD JPY kalau nampak okey, masih lagi ini valid untuk sell. Ini valid lagi untuk sell. Kalau nampak dekat CAD JPY ni, di monthly adalah time frame ketiga. Okey. Di monthly adalah time frame yang ketiga. Di weekly ni kita boleh kata time frame yang ketiga juga, time frame yang kedua. Yang ini adalah time frame yang ketiga di daily. Okey, tapi di daily sekarang dia dah break 200. That means bila dia break macam ni, kita nampak ada momentum, kita boleh prepare untuk sell di daily. Kita boleh prepare untuk sell. Cuma sekarang ni kena hati-hati sebab dia dah bagi signal-signal untuk naik juga. Okey, dia dah bagi signal-signal untuk naik. Tapi tak apa, bila kita nak sell macam aku cakap sebelum ni, kita kena monitor multi time frame lah. Okay, kita kena monitor multi time frame. Okay, macam ni tunjuk kat korang.
Sini. Nampak tak dia synchronize? Maksud synchronize, daily di kawasan entry 50 di H4 dan H1 di 200. H1 200 di H1. So maksudnya dia synchronize. So sekarang ni apa kita nak buat adalah kita tunggu di H4 ni dia approach 50 dan di H1 ni dia approach 200 dan nampak dah ni bibit-bibit dia nak naik sebab dah float dah flat. Okey, dah flat. BB dah flat di H1 ni. So dia kemungkinan dia akan naik untuk bagi re-entry sell lagi sekali. Okey? So jangan risau, jangan takut. Kita boleh sell je lagi ni, ada potensi untuk sell. TP kita dekat mana? Menangkan di daily ni dah break. So next TP kita adalah di sini. Di EMA 200 weekly. Okey? EMA 200 weekly. So kalau kita kata EMA 200 weekly lebih kurang dalam 300 pip. Lebih kurang dalam 300 pip. Okey? Lebih kurang dalam 300 pip. So, CAC JPY pun kita ada potensi. Okey? CAC JPY. Sell di daily. Okey? H4 EMA 50. H1 EMA 200 sing semua TF sing. Okey. TP EMA 200 weekly. SL nak letak mana? Okey, SL ni bila di CAC JPY kita nampak dia break 200 dalam keadaan BB kembang dia ada terus naik ke atas. Itu maksudnya. Okey. Dia naik terus ke atas. So kita boleh letak SL kat mana? Kita juga boleh letak SL dekat sini. Ni top BB H4. Okey, top BB H4. Okey, dia tak keluar Sekejap aku letak satu. Sekejap kawan-kawan, tunggu sebentar ya kawan-kawan. Dia tak nak keluar Okey, H4 kita punya SL. Okey. Ni SL kita. So SL berapa? SL kita kalau ikutkan 96 pip. 100 pip lah. 100 pip, TP 300. So lebih kurang 1/3. Okey? So kita dah dapat dah kat situ. 1/3 kita punya ni. Kita punya RRR, risk reward ratio kita. Itu untuk CAC JPY. Top BB H4. Okay. Mana lagi satu yang kita boleh ni? Kita boleh tengok. CAC JPY okey. GBP GBP 1 2. GBP ni tengoklah dulu menarik ke tak GBP. GBP. Okey, ini time frame ketiga. Ini time frame kedua. Monthly adalah time frame pertama di mana dia dah approach 200. Okey, monthly ni bukan time frame pertama. Monthly adalah time frame yang ketiga sebab dia approach 200. Okey, tak ada masalah. Dan kita boleh nampak ada potensi untuk sell. Weekly dah turun melebihi mid BB, okey. Dan ni juga daily dah approach 200, ada lagi momentum untuk turun. Okey, so apa yang kita boleh buat adalah kita cuba tandakan di daily. Sekejap aku cuba tandakan di daily.
Kita nak tengok dia synchronize ke tak. Okey, ada synchronize. Ada synchronize. So GBP JPY kita boleh buat position okey, ready untuk ni lah, ready untuk sell. Okey, ready untuk sell. GBP JPY GBP JPY sell di daily H4 MA50 H1 200 semua TF synchronize. TP di mana? TP di 50 ataupun 200 di daily. 50 di 200 di daily, 50 di weekly. Okay, kita boleh tanda je. Okey, aku tandakan Keluar tak? Keluar lah. Please lah keluar. Okey, dia keluar. Okey. Dia keluar So, okey, kalau kita nampak TP kita lebih kurang dalam 308. Kat mana kita punya stop loss? Okay. Kita punya stop loss boleh dekat sini. Stop loss kita. Sekejap cuba buat. Keluar tak? Stop loss kita adalah di sini. Di area top BB. Ataupun MA200. Di H4. Okay. Stop loss. So, kita boleh tandakan dekat sini. Stop loss kita adalah top BB H4 atau MA200 H4. Okay. Ataupun MA200 H1. Tapi H1 ni macam aku kata dia nak entry ke H1, so dia akan break sikit lah, break sikit tak ada masalah. Yang penting kita tak nak di H4 ni dia naik momentum. Momentum ni maksudnya dia close satu candle panjang, dia break top BB di H4. So maksudnya dia dah nak berubah daripada downtrend ke uptrend. Okay, tapi jangan risau sebab dekat daily masih ada ni, BB masih kangkang. So dia ada potensi untuk dia turun. Okay. So lebih kurang kita punya risk reward bila kita re-entry di daily. Risk reward kita dalam 70 pip, 80 pip lebih kurang. Kita punya TP lebih kurang dalam 300. Okey, 300 ataupun 240. So lebih kurang satu ratio dah 1:3 ataupun 1:2. So okey lah tu. Okay. So kita ada berapa? Kita ada 4 pair. Kita ada 4 pair yang mana JPY paling lemah. Euro, CHF, CAD dengan GBP adalah pair yang antara mata wang yang kuat. So kita boleh fokus pada 4 pair ni. So macam mana tadi? Dah dapat? Okay, kalau dah dapat dah bagus. Aku dah analisis untuk korang. So kita boleh gunakan ini sebagai kita punya orang kata apa? Kita punya panduan lah untuk kita trade pada minggu depan. Yang mana aku hanya kita nak fokus pada kalau kita tengok pada analisis yang aku buat, kita boleh nampak yang macam CHF dia lebih kepada monthly. Okay, tapi kita boleh daily tu kita boleh sell dulu. Okay, tak ada masalah. CAD JPY pun kita boleh sell dulu di daily. Euro JPY kita boleh sell juga based on daily time frame. Dan kita boleh PO di MA50 di Euro JPY. So 4 pair yang mana aku akan letak dalam Facebook nanti. Korang boleh tengok. Okay. Dan aku akan tunjuk macam mana aku akan tunjuk secara lebih detail macam mana kita nak tengok pada apa yang stop loss kita, kita punya TP kita, itu yang penting lah sebenarnya. Baru kita boleh daripada situ baru kita boleh decide berapa kita punya apa tu orang kata, berapa kita punya nilai yang kita nak masuk untuk kita entry. Sebab
Kalau kita floating dalam 70 pip, kalau kita masuk 0.01 standard, dia lebih kurang dalam $7. Lebih kurang dalam $7. Tapi kita punya profit TP kita adalah lebih kurang dalam 200 pip, lebih kurang dalam $20 hingga 300 pip, lebih kurang $30. Okay, so itu satu ratio yang sangat bagus lah sebenarnya untuk kita menentukan. So tak apa, nanti aku akan sharekan dalam Facebook. So aku sangat hargai hari ni sebenarnya kita buat live malam nanti, tapi sebabkan aku tak ada masa malam nanti sebab aku ada benda yang aku nak settle, so aku tunjuk melalui rakaman sajalah. Dan terima kasih kerana sudi luangkan masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.